Okey, kita sambung lagi perbincangan kita, soalan daripada Kolej Matrikulasi Perlis. Terima kasih KMP kerana sudi berkongsi soalan dengan KMKT dan seluruh Malaysia. Okey, semoga bermanfaat ya. Okey, untuk soalan 1A bahagian B, okey, ia terdiri daripada bab 1, 2, 5, 8 dan 9. Okey, kita tengok dahulu soalan 1A. Okey, soalan indeks. So, yang pertama, kalau kita boleh tukar kedudukan soalan ya. Okey, kita ada 2 kuasa 2x, kemudian darab dengan 2, tolak dengan 33, darab dengan 2 kuasa x, kemudian tambah dengan 16 sama dengan 0. Okey, Madam Z ubah kedudukan soalan supaya dia membentuk persamaan. Okey, bersamaan dengan 0. Okey, so dari sini Mama Z mula nak letkan dia 2 kuasa x ni sebagai A. Okey, kita nak let supaya bila kita guna kaedah gantian yang ini, sebenarnya dia memudahkan kita tengok soalan tu daripada kompleks kepada lebih mudah. Okey, apabila kita let, akhirnya kita akan dapat 2A kuasa 2 tolak 33A tambah dengan 16 sama dengan 0. Proses faktor ni pelajar memang mahir sebab dia ada kalkulator. Okey, so tapi kena tunjuk juga proses faktor tu, kena tunjuk proses hasil dapatan tu. Okey, bila pelajar faktor dia dapat kat situ, kat sini pelajar akan dapat 2A. Okey, so kemudian pelajar ada lagi yang tu 2A, kemudian pelajar ada lagi A tolak 6, sini ada A. Okey, kemudian kita ada tolak 1. Yang pertama 2A tolak 1. Okey, yang kedua tolak dengan 16. Okey, so daripada sini pelajar akan dapat nilai A yang pertama setengah. Okey, nilai A yang kedua sama dengan 16. Okey, Mama Z minta maaf bunyi anak Mama Z tengok video kartun dia. Okey, so sekarang ni kita baru dapat nilai A, kita nak tukar kembali menjadi sebutan X. So tadi kita ada 2 kuasa X. Yang pertama kita sama dengan setengah. Setengah ni adalah 2 kuasa negatif 1. So dari sini pelajar akan dapati nilai X yang pertama ialah negatif 1. Yang kedua, 2 kuasa X sama dengan 16. 16 ialah 2 kuasa 4. Maka nilai X yang kita dapat ialah 4. Okey, so dari sini kita dapati sebab soalan ni soalan indeks, dia akan menerima semua nilai. Okey, sebab kita mempunyai asas yang sama, asas 2. Okey, so daripada yang ini kita tengok kata kunci soalan. Okey, kata kunci soalan pula. Okey, dia tanya tentang values. Okey, itu adalah kata kunci untuk membolehkan kita menerima kedua-dua nilai. So, kalau nak suruh nampak comel sikit lagi, the values of X are X equals to negative 1, X equals to 4.
Okey, selesai soalan 1A. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan 1B yang melibatkan log. Okey, log belah kiri base 3, belah kanan base 9. Jadi, kita yang besar kita mengalah kepada yang kecil. So, log X asas 3, bila berlaku chain base, mesti ada pecahan. Yang atas kita ambil log X tambah 12. Okey. Dan kita nak guna asas baru iaitu 3. Dan yang bawah tu ialah log 9. 9 tu 3 kuasa 2. Asas 3. Okey. So kita pilih base yang lebih kecil. Okey. So dari sini. Okey. Yang ini Mama Z ni. Yang ini akan jadi 2. Okey. So, 2 ni Mama Z bawa pergi ke sebelah kiri. So, kita akan dapat 2 log X asas 3 sama dengan log X tambah 12 asas 3. Okey. Sekarang kita tukar sedikit cara penulisan dia. Log X kuasa 2 sama dengan log X tambah 12. Kedua-dua log kita sekarang mempunyai asas yang sama. Okey. Kemudian kita tengok. Sekarang asas sama, jadi Mama Z cuma bandingkan dia punya nilai perutnya saja. Okey, akhirnya dia membentuk persamaan kuadratik. Okey, kita faktor. Mama Z rasa ini 4 lah ya. So, yang ini 4 darab 3, 12. So, dari sini kita dapat nilai X dia 4 dan nilai X yang kedua ialah negatif 3. Okey, tengok kata kunci soalan. Find the value. Find the value. Kita tengok sekali lagi. Dia cuma cakap value. Value ni maksudnya nilainya ada seketul je lah. Okey, nilainya ada 1. Lepas tu, biasanya pelajar mesti ada syak wasangka dekat jawapan negatif ni kan. Pelajar syak jawapan ni. Sebelum pelajar syak, okay, sebelum menjatuhkan hukuman, pelajar ganti dulu. Okey, kita ganti dekat sini yang lebih mudah. Okey, bila kita ganti log negatif 3, kat situ kita dah nampak dah ciri-ciri bahawa negatif 3 tu salah. Okey, tak perlulah ganti 2-12. Sebelah pun dah cukup. Okey, so daripada situ dan juga kata kunci soalan. So, jawapan akhir dia, the value of X is 4 ataupun X equals to 4. Okey, so Mama Z dah tunjuk. Soalan 1A tadi, kata kunci yang kita guna values. So, kita tak payah semak jawapan. Kata kunci yang kedua ni ialah value. Jadi, kita ada 2 jawapan. Kita mesti semak. Okey, so selesai soalan daripada bab 1. Okey, kita pergi ke seterusnya. Masih lagi soalan nombor 1. Kita nak bincang soalan daripada bab 2. Okey. Soalan yang melibatkan absolute value, kita kena define. Okey, yang pertama, sekejap kita kembang sekejap kat sinilah. Kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 5x tolak dengan 10. 3x kuasa 2 tambah x tolak 10. Okey, kita buat kat sini.
Okey, sekarang Madam nak define yang pertama. Okey. 3x kuasa 2 tambah dengan x tolak 10 ni, yang pertama sama dengan 4. Yang kedua, 3x kuasa 2 tambah dengan x tolak 10 ni sama dengan negatif 4. Okey, lepas tu kita cuba selesaikan. Dia dah jadi kuadratik dah. 3x kuasa 2 tambah dengan x tolak 14. Okey, so kita cuba tengok kalau boleh faktor, kita faktor. Kalau tak boleh, sebab soalan ni dia lebih nak uji kepada nilai sahaja. Okey, so kita cuba faktor lah kot. Boleh faktor, cuba. So dari sini awak akan dapat 3x, ada lagi satu x, kemudian 7 darab 2, 14. Okey, positif, negatif. Untuk sebelah kanan, sebelah kiri, jawapan kita ada dua. Yang pertama, negatif 7/3. Yang kedua, x sama dengan 2. Okey, kita baru dapat jawapan di sebelah kiri. Okey, kita tengok pula jawapan di sebelah kanan. Okey, jawapan sebelah kanan iaitu 3x kuasa 2 tambah dengan x tolak dengan 6. Okey. So, kalau pelajar tekan kalkulator, okey, pelajar tekan kalkulator, pelajar dapat yang pertama. Okey, pelajar akan dapat x sama dengan, okey, x sama dengan 1 perpuluhan. Cuba tekan kalkulator dulu. Yang pertama awak dapat 1.26. Yang kedua awak dapat negatif 1.59. Ini jawapan yang ditunjukkan oleh kalkulator. Okey. Tapi kita tak boleh menunjukkan proses kita terus dapat jawapan pada kalkulator ni. So, kalau pelajar masih ingat, cara nak dapatkan nilai x sama dengan negatif b tambah tolak punca kuasa 2 tolak dengan 4. Silap ni. Padam sekejap. Okey. So, negatif b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Per dengan 2A. Pelajar kena buat yang ini. Kemudian daripada situ, bila pelajar masuk nilai, pelajar akan dapat negatif 1 tambah tolak punca kuasa 2. Okey, nilai B kita 1 ya. 1 tolak 4 darab 3 darab negatif 6. Per dengan 2A dia akan dapat 6. Okey, daripada jalan kerja ni, okey. So, kalau pelajar kira kat situ, yang dalam set tu, dia dah jadi 4 darab 3 darab 6. Okey. So, walaupun mula-mula jadi tolak tu, akhirnya dia jadi tambah kan. So, awak dapat kiranya dapat punca 73. Okey, punca 73. Kemudian tambah dengan 1. Lepas tu bahagi dengan 6. Okey. So, awak akan dapat, kalau ambil yang positif ke atas tu, awak dapat
1 perpuluhan. Okey, sekejap Mama Z tulis elok-elok. Okey. So, kalau awak kira guna kalkulator yang ini, awak akan dapat negatif 1 tambah tolak. Okey. So, kita tekan balik iaitu punca 73 tadi. Yang dalam kurungan ni ialah 8.544 bahagi dengan 6. Hasil yang inilah yang kita dapat yang biru tu. Kalau kita ambil yang atas dulu, yang tambah dahulu, kita akan dapat 1.26. Kalau kita ambil yang negatif tu, kita akan dapat negatif 1.59. Okey. Dari sinilah awak akan dapat pecahan kepada dua jawapan. Okey. Yang di atas awak akan dapat 1.26. Okey, kalau awak consider tambah. Kalau awak consider tolak, dia akan dapat negatif 1.59. Okey. So, awak kena melalui proses ni. Dah lama dah kita tak buat latihan yang melibatkan nilai kuadratik yang tak boleh kita nak faktor secara perfect. So, kita boleh guna rumus semasa tingkatan 4. Negatif B tambah tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Okey, selesai soalan nombor 1.